Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar hari ini murid-murid dan mungkin ibu bapa juga yang berada di rumah, apa khabar pada hari ini? Baik, dalam Didik TV KPM hari ini satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu pengenalan kepada pemasaran di bawah mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5. Menarik kan? Jadi kalau kertas, buku dah bersedia, cek jugalah. Pen kita, pensel kita dah diasah elok-elok, pen ada ink yang cukup untuk mencatat nota-nota yang akan dibentangkan oleh guru yang akan mengajar pada hari ini. Siapakah guru kita? Mari kita lihat profil. Itulah guru kita yang akan mengajar di bawah mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5 iaitu pengenalan kepada pemasaran. Assalamualaikum. Apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Baik, saya baik alhamdulillah. Semua okey nah? Alhamdulillah. Bagaimana cikgu melihat pemasaran secara asasnya? Okey, pemasaran pada masa kini pun kita baru lepas daripada fasa PKP. Jadi banyak benda yang kena orang kata untuk memurnikan, memperbaiki baliklah untuk fasa-fasa pemasaran. Baik, saya minat mata pelajaran ni cikgu. Saya minat. Okey. Baik, juru bahasa isyarat kita pada hari ini adalah Cikgu Azliana Mahsuri. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baik. Jadi, kalau murid-murid dan ibu bapa sudah bersedia, ibu bapa kalau boleh sokong dan juga beri perhatian pada murid-murid yang berada di rumah, dan rakan-rakan murid kita juga sudah berada di atas talian. Mungkin cikgu dia nak perkenalkan murid-murid kita yang berada atas talian. Saya pun nak perkenalan juga ni. Baik, boleh. Okey. Kita kenalkan antara anak-anak murid cikgu. Okey, yang pertama adalah Amira. Amira. Okay. Kemudian Sofia. Okey. Okey. Perkenalkan juga Azimi. Ya. Dan akhir sekali adalah Syamil. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Wah, ni nampak macam pengawas-pengawas mana cikgu? Ya. Pengawas semua ya? Ada yang pengawas, ada yang pegawai pemimpin rakan sebaya. Okey, baik. Kalau dah bersedia, murid-murid di rumah, murid-murid yang berada atas talian, ayo kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Tawa. Sama. Baik. Anak-anak semua, murid-murid, hari ini kita akan mengulang kaji salah satu tajuk dalam tingkatan 5 bab pemasaran. Okey, pemasaran ini merupakan salah satu tajuk dalam tingkatan 5 yang mana murid-murid akan mengetahui, dah mempelajari, kita ulang kaji balik bagaimanakah cara-cara untuk memasarkan produk yang ada yang telah murid-murid bangunkan dan yang telah direka ciptakan. Okey. Pada hari ini, kita akan ulang kaji iaitu di mana pemasaran merupakan satu proses untuk merancang dan melaksanakan serta meletakkan harga, promosi edarkan produk dan idea perkhidmatan. Dari pemasaran ini tak semestinya pada produk, ia juga bergantung juga pada perkhidmatan dan juga aktiviti pertukaran untuk memenuhi objektif individu dan syarikat. Baik, dalam tajuk pemasaran ini, kita akan belajar antara 3 subtopik. Okey, yang pertama ialah kaedah penentuan harga. Jadi dah ada produk, jadi kita nak menentukan berapa harga yang bersesuaian untuk pasarkan produk tersebut. Okey, dalam kaedah penentuan harga. Okey, kemudian kita akan mengulang kaji balik semula. Di manakah lokasi yang sesuai untuk memasarkan produk yang kita telah reka ciptakan ataupun yang telah kita bangunkan produk tersebut. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak mewawarkan produk yang dah ada di pasaran kepada pengguna. Jadi, antara tiga subtopik ini merupakan topik yang perlu kita ulang kaji balik, kenal pasti balik dalam tajuk pemasaran. Okey, murid-murid. Jadi,
InsyaAllah kita akan cuba ulang kaji sebagai persediaan murid-murid dalam menjawab kalau ada latihan yang berkaitan dengan pemasaran hari ini. Baik, cikgu. Kita berehat seketika, cikgu, ya. Boleh. Nampak menarik itu, permulaan pun dah macam mungkin murid-murid di rumah dan murid-murid yang berada atas talian mungkin teruja. Apakah yang kita nak terokai pada hari ini? Okey, jangan ke mana-mana, kita akan kembali seketika nanti. Didik TV KPM, murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terima kasih. Didik TV KPM kembali di bawah mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5. Apa yang kita nak pelajari hari ini adalah pengenalan kepada pemasaran. Dan Cikgu Dia tadi telah pun memberikan mukadimah. Saya sendiri secara peribadi memang teruja untuk mengetahui apakah kandungan-kandungan di dalam pengenalan pemasaran. Jadi, rakan-rakan murid yang berada atas talian, semua okey ke? Yang di rumah, harap semua juga okey. Jika ada ibu bapa yang tidak bekerja pada hari ini, duduk di sebelah anak, beri support kepada mereka, ya, supaya menjadi sumber motivasi untuk bersama dengan Cikgu Dia. Seterusnya, Cikgu, silakan. Saya pun tak sabar lagi ni. Okey, terima kasih dah. Baik, anak-anak semua dah bersedia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan. Okey, tadi cikgu dah terangkan dalam pemasaran, okey, subtopik yang pertama kita akan belajar dalam kaedah penentuan harga. Okey, harga dalam kos pengeluaran ini merupakan selalu penting. Okay, di mana untuk memasarkan satu produk, kita meletakkan harga sama ada dari segi produk yang antara perkhidmatan ataupun produk yang barangan yang ada. Baik, untuk menentukan sesuatu produk itu, kita menentukan daripada kos pengeluaran. Boleh saya tanya anak-anak murid saya untuk ulang kaji balik? Okey, saya nak tanya anak murid cikgu, berapakah kos pengeluaran yang perlu kita kenal pasti? Siapa nak cuba? Ya, Emira, silakan. Ada 2, cikgu. Okey, ada 2. Okey, terima kasih Emira. Baik, kita tengok balik. Ya, betul. Ada 2 kos pengeluaran yang perlu kita kenal pasti apabila hendak membuat sesuatu pengiran meletakkan harga pada produk, iaitu kos tetap dan kos berubah. Okey, kos tetap adalah di mana kos dia tidak berubah walaupun penghasilan produknya berubah. Contohnya seperti kita sewa mesin, bangunan ataupun tanah, dan yang mana kosnya memang tetap tak berubah. Kemudian kos berubah adalah di mana kos berubah mengikut kuantiti dalam penghasilan produk. Contoh, dalam penggunaan elektrik, mungkin menggunakan elektrik yang banyak, ataupun penggunaan air, upah. Mungkin upah untuk satu produk mungkin lebih daripada seseorang individu. Jadi ini yang kita kenal pasti. Baik, dalam kos pengeluaran, ada rumus ataupun formula murid-murid kena ingat dan kenal pasti. Iaitu kos pengeluaran sama dengan kos tetap dan kos berubah. Seperti yang di paparan, cikgu dah tunjukkan satu contoh di mana bagaimana kita nak mengira ataupun menghitung kos pengeluaran. Katakan diberikan kos tetap untuk sewa mesin dalam seminggu adalah RM3. Kemudian kos berubah adalah di mana bahan ataupun kos upah, bahan mentah yang digunakan, anggaran harga dalam RM5. Jadi, kita menambahkan kedua-dua kos ini, maka untuk membuat satu produk itu kos pengeluarannya adalah RM8. Jika mendapat latihan soalan seperti ini, murid-murid kenalah menunjukkan jalan kerja yang penuh. Baik. Kita dah tahu dah kos pengeluaran. Kemudian dalam menentukan kos pengeluaran ini adalah untuk menentukan harga jualan. Boleh cikgu tanya anak-anak murid cikgu, siapa ingat berapa faktor yang perlu kita kenal pasti dalam menentukan harga jualan? Berapa nak cuba? Ya, Syamil, sila Syamil. Ada 8 faktor, cikgu. 8 faktor. Terima kasih Syamil. Jadi kita tengok betul tak ada 8 faktor yang perlu kita kenal pasti. Ya. Kita tengok. Ya, betul Syamil. Terima kasih Syamil. Iaitu ada 8 faktor. Faktor yang pertama adalah golongan pengguna. Siapa penggunanya? Adakah golongan atasan, bawahan ataupun pertengahan. Kemudian kos. Tadi kita dah tahu dah kos pengeluaran melibatkan kos bahan dengan kos bahan mentah dengan kos tetap. Itu adalah antara dia. Kemudian dasar kerajaan. Menentukan harga kawalan harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Kemudian saluran agihan.
ejen, orang tengah yang untuk memasarkan produk tersebut memainkan peranan juga dalam menentukan harga jualan. Kemudian persaingan. Objektif syarikat tersebut nak buat yang mana? Okey, jadi adakah objektif syarikat penentuan harga tersebut untuk harga tinggi ataupun harga rendah? Kemudian ciri-ciri produk tersebut, sama ada ciri-ciri produk itu beli belah ataupun barangan yang istimewa. Okey, itu antara ciri-ciri produk. Kemudian berdasarkan permintaan dan penawaran sesuatu, produk tersebut memainkan peranan juga dalam menentukan harga jualan. Okey, baik. Okey, dalam kaedah penentuan harga. Okey, kita dah tahu dah kos pengeluaran, jadi kita dah tahu faktor yang mempengaruhi dalam kaedah penentuan harga. Okey, dalam penentuan harga dia terbahagi kepada dua. Okey, satu di mana berdasarkan peratus margin keuntungan dan satu lagi berdasarkan harga jualan lebih tinggi daripada kos pengeluaran. Okey, di sini murid-murid, cikgu nak awak mengenal pasti formula-formula dalam mengira menentukan harga untuk sesuatu produk daripada kos yang telah kita pelajari tadi. Baik, cikgu menunjukkan satu contoh kaedah pengiraan harga berlaku jika diberikan peratus margin keuntungan. Contoh, diberikan kos pengeluaran seunit produk adalah RM70. Jadi margin keuntungan yang ditetapkan adalah 30%. Okey, jadi harga jualan produk adalah di mana? Kita lihat pada formula yang cikgu berikan di paparan. Okey, harga jualan sama dengan kos pengeluaran tambah margin keuntungan. Jadi buat pengiraan 70 tambah RM70 darab dengan 0.30. 30. Okey, di mana dapat 0.30? Di mana 30% 30 kita bahagi dengan 100. Maka penentuan harga untuk seunit produk adalah RM70 tambah RM21, maka RM91. Untuk ini murid kena kenal pasti langkah kiranya sebab ia juga mempengaruhi dalam pengiraan. Jika ada latihan yang berkaitan perlu mengira kos pengeluaran satu produk. Okey, Tabah boleh? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan ya. Okey. Jadi kita cuba ulang kaji balik semula dengan anak-anak murid cikgu. Okey, jadual 1 adalah ciri bagi dua jenis kos pengeluaran. Okey, nyatakan jenis kos pengeluaran pada ruang yang disediakan. Ini antara tadi kita dah ulang kaji balik semula. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu, siapa yang nak mencuba menjawab? Ya, Azimi. Silakan Azimi. Yang pertama ialah kos tetap. Yang kedua pula ialah kos berubah. Kos berubah. Okey, baik. Terima kasih Azimi. Jadi kita tengok contoh jawapannya. Adakah betul dengan Azimi yang menjawabnya? Okey, ya betul. Yang pertama adalah kos tetap. Ingat semula tadi cikgu dah terangkan apabila ada sewaan ataupun mesin yang berkaitan adalah harganya tetap, tak berubah jadi kos tetap. Okey, yang kedua adalah kos berubah. Contohnya bahan mentah, bil utility ataupun kos upah, semuanya berkandungi kos berubah. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan kaedah penentuan harga jualan berdasarkan pengiraan berikut. Okey, siapa nak cuba yang ini? Ya, Sofia, silakan. Yang pertama ialah harga jualan lebih tinggi daripada kos pengeluaran. Baik. Dan yang kedua ialah peratus margin keuntungan. Okey, terima kasih Sofia. Okey, kita tengok jawapan. Adakah sama dengan jawapan Sofia berikan? Ya, betul. Okey, harga jualan lebih tinggi daripada kos pengeluaran. Okey, yang tadi kita pun dah ulang kaji. Okey, bagaimana nak tahu yang itu adalah kos pengeluaran, harga jualan lebih tinggi di mana keuntungan telah ditetapkan dalam sebuah syarikat. Jadi kita tahu harga jualannya lebih tinggi daripada kos pengeluaran. Okey, yang kedua adalah peratus margin keuntungan. Okey, di mana diberikan nilai peratus keuntungan yang ditetapkan oleh sesebuah syarikat. Jadi kena kenal pasti ya murid, bila mendapat latihan soalan seperti ini, kenal pasti kalau untung harga ditetapkan itu adalah harga jualan lebih tinggi daripada kos pengeluaran. Kalau dia meletakkan nilai peratus keuntungannya, maka peratus margin keuntungan. Okey, bagus. Okey, kita cuba lagi sekali satu soalan. Baik. Soalan latihan yang seterusnya.
Okey, berikut adalah maklumat kos untuk menghasilkan 30 unit produk. Okey, diberikan kos bahan, kos upah dan kos overhead. Dan latihan itu soalannya meminta hitung kos purata untuk menghasilkan produk itu. Baik, bila diberikan soalan latihan seperti ini ya murid-murid, jadi murid-murid kena kenal pasti kehendak soalan dan cara untuk kita menghitung yang manakah untuk purata dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey, baik, cikgu minta anak-anak murid cikgu boleh menghitung kos soalan yang ini. Okey, kita nak lihat apakah kos purata dalam menghasilkan produk ini. Baik. Cikgu Dia, kos overhead itu juga adalah kos tanggungan ke? Kos overhead ini macam kos sampingan. Contohnya seperti kita menggunakan bil air, utility. Itu adalah kos overhead. Dia antaranya jawapan yang untuk sampingan lah. Okey, baik anak-anak cikgu dah cuba menjawab. Okey, boleh cikgu lihat jawapan anak-anak murid cikgu? Okey, baik. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, Sofia menjawab RM36 menggunakan pengiraan. Okey. Kemudian kita lihat jawapan Syamil RM36. Zimi menjawab 35. Okey, kemudian Emira menjawab RM36. Okey, kita lihat sama-sama ya murid contoh jawapan cikgu. Boleh tengok, cikgu nak tengok, tolong angkat kertas tu. Cikgu nak tengok jawapan masing-masing balik yang tadi. Baik, okey, kita tengok sama tak dengan jawapan cikgu. Ya, Sofia, Syamil dan Emira salah. Betul. Kecuali Azimi. Apa yang salah pada Azimi ini? Okey, salah pada Azimi adalah di mana dia tidak meletak nilai RM. Jika pengiraan ni wajib letak menilai unit RM. Jika tidak, nilai angka tersebut boleh menjadi nilai angka yang orang kata umum. Kita tak tahu 35 tu ataupun 36 pun apa dia punya unit dia tersebut. Jadi kena ada unit. Ya murid-murid, ingat ya Azimi, cara pengiraan yang betul. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, contoh soalan yang keempat. Okey, berikut adalah maklumat kos pengeluaran bagi 20 unit produk yang hendak dipasarkan. Sama juga tadi diberikan kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey, overhead ni ingat ya murid, iaitu sampingan seperti bil air, bil elektrik dan segala yang untuk itulah. Okey, hitung harga jualan untuk satu unit produk jika keuntungan ditetapkan sebanyak 30%. Okey, tadi kita dah pelajari untuk pengiraan kos pengeluaran. Okey, jadi murid, dalam ini kena ingat jika ditetapkan sebanyak 30%, maka formula yang diingat adalah harga jualan sama dengan kos pengeluaran tambah margin keuntungan. Baik, cikgu minta anak-anak murid cikgu kira berapakah satu unit produk jika keuntungan yang ditetapkan sebanyak 30%. Jadi kita nak tahu harga jualan produk tersebut. Ambil kira, pastikan kos-kos semuanya dikira sekali mengikut kehendak soalan seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Baik, sudah sedia dengan jawapan? Okey, boleh cikgu lihat jawapan masing-masing? Okey. Baik. Okey, kos pengeluaran 950. Kita tengok sama dengan kos upah tambah dengan kos overhead 1,800. Okey, jadi semuanya jawapan adalah RM117. Baik, kita tengok jawapan. Tunggu dulu, kita lihat jawapan cikgu sama ke? Baik. Okey, kos pengeluaran untuk 20 unit. Jadi kita tambah semua kos yang diberikan. Okey, kos bahan, kos upah dan kos overhead. Jadi jumlah semua adalah RM1,800. Jadi kos seunit di mana kita membahagikan 20 unit produk. Jadi kita tengok berapakah produk yang ada. Jadi RM90. Keuntungan, kita rujuk kepada keuntungannya di mana kita buat tambahan formula yang cikgu tunjukkan tadi. Keuntungan 90 darab dengan 30%. Di mana dah diberikan 30%. Jadi harga jualan seunit. Jadi kat sini murid-murid kena tengok kepada harga jualannya.
Okey, harga jualan formula dah diberikan, kos pengeluaran tambah dengan margin keuntungan. Jadi jawapannya adalah RM117. Okey, RM ditulis. Bagus. Okey, baik semua. Semua dapat menjawab yang betul. Tahniah. Okey, hebat semua. Okey, hebat anak-anak semua. Semua bagus-bagus. Tahniah. Okey, jadi ingat ya anak-anak semua, anak-anak murid semua, jika mendapat soalan seperti ini, pastikan langkah jalan kerja ditunjukkan. Kebanyakan mungkin akan menyebabkan kehilangan markah sebab kat situ adalah 4 markah. Banyak 4 markah tu kalau ada latihan soalan seperti ini. Okey? Dan langkah kerja kena tunjukkan satu demi satu supaya murid pun tahu okey berapa langkah-langkah dia supaya tidak keciciran. Kemudian unit. Kehendak soalan nak letak unit berapa? Jika ada unit menggunakan peratus, pastikan letak simbol peratus ataupun nulis nilai peratus. Dan unit RM tu ringgit Malaysia. Kalau tak macam tadi, satu angka dia merupakan nilai yang umum. Mungkin menyebabkan kehilangan markah walaupun nilai angkanya sama. Jadi itulah murid-murid kena fokus ataupun bila dah jawab soalan ni kita kena orang kata apa? Ulang balik. Kira balik semula. Sama ada langkah kerjanya betul ataupun tidak yang tu. Cikgu Dia, untuk tingkatan 5, adakah penggunaan alat-alat tambahan untuk buat pengiraan itu dibenarkan ataupun secara bertulis sahaja? Ya, dibenarkan. Membawa kalkulator yang mudah kira lah. Jadi murid-murid pun itu pun membantu murid juga untuk mengira. Untuk buat pengiraan. Okey, Cikgu. Kita berehat seketika boleh, Cikgu ya? Sebab nampak menyam calculation ni kadang-kadang mungkin ada juga murid-murid di rumah yang memerlukan masa untuk memahami. Tak apa. Nanti Cikgu Dia akan mungkin perhalusi lagi. Jadi murid-murid di rumah terus kekal bersama dengan Didik TV KPM dan anda yang berada atas talian juga murid-murid terbaik cemerlang. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali seketika nanti. Murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kadang-kadang kita terfikir juga bila kita nak memulakan aktiviti pemasaran seperti Cikgu Dia katakan tadi sebelum kita berehat ialah memilih lokasi ataupun kawasan yang sesuai. Di manakah kita nak letak produk kita, di manakah kedai kita akan berada. Ini semua akan kita harungi untuk kandungan yang seterusnya. Cikgu Azliana, saya nak bagi A+ lah pada murid-murid di atas talian dan yang di rumah. Betul ke? Betul ya? Baik. Okey, Cikgu Dia, silakan. Okey, terima kasih Tawa. Baik. Seterusnya, selepas kita menentukan harga, maka kita nak menentukan di manakah lokasi hendak kita memasarkan produk ataupun perkhidmatan yang kita dah lakukan. Baik. Seterusnya kita akan mengenal pasti faktor-faktor pemilihan tempat pemasaran. Jadi dekat sini dah murid-murid, kita kena pasti kesesuaian lokasi hendak kita memasarkan produk tersebut. Jadi kita lihat dekat sini cikgu dah sediakan nota ulang kaji semula untuk kita kenal pasti. Berapakah faktor perlu untuk kita ingat untuk pemilihan tempat pemasaran. Jadi ada 7 faktor yang mana untuk pemilihan tempat pemasaran. Faktor yang pertama, undang-undang melindungi perniagaan. Mungkin kita nak elakkan daripada jenayah-jenayah yang berlaku. Mungkin memberi ancaman kepada perniagaan ataupun pasaran pada produk kita. Itu yang kita kena kenal pasti. Kemudian potensi untuk berkembang. Melihat kepada lokasi, bagaimanakah produk ataupun perkhidmatan kita untuk berkembang. Kemudian pesaing. Pesaingnya adalah dari segi adakah wujud di situ lokasi ada pesaing ataupun tidak. Kemudian jenis perniagaan. Apakah jenis perniagaan kita? Sama ada menjual pasarkan produk ataupun perkhidmatan. Kemudian golongan pengguna. Yang macam mana cikgu terangkan tadi, golongan pengguna ada atasan, pertengahan dengan bawah. Kemudian modal. Modal yang digunakan ataupun kesesuaian untuk mencari modal. Dan akhir sekali adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah di mana kemudahan yang ada di sekitar lokasi untuk tempat pemasaran. Inilah antara faktor yang perlu kenal pasti untuk pemilihan tempat pemasaran. Baik. Okey, kita bagi contoh kepada ulang kaji.
contoh soalan ini. Ini soalan contoh dalam bahagian B adalah merupakan soalan yang panjang. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dan kena ingat murid-murid, kalau soalan berkaitan dengan bahagian B adalah soalan berkait. Di mana murid kena kenal pasti soalan daripada yang pertama hingga soalan yang ke akhir. Okey, diberikan rajah 1 menunjukkan lokasi tempat untuk percetakan di A dan B. Dan jadual 1 menunjukkan bilangan penggunaan kertas bagi kedua kedai itu. Okey, di sini soalan murid kena lihat pada gambar rajah 1 dan jadual 1. Baik, kita lihat pada contoh soalan A. Okey, tentukan kedai percetakan yang menggunakan bilangan kertas tertinggi dengan menghitung jumlah kertas yang digunakan. Diberikan dalam jadual 1, tempohnya daripada Januari hingga Jun penggunaan bilangan kertas A4. Okey, diberikan. Jadi di sini murid diminta untuk menghitung kemudian menyatakan atau menentukan kedai percetakan yang manakah menggunakan bilangan kertas yang tertinggi. Baik, cikgu nak minta anak murid cikgu di talian cuba untuk kira dan hitungkan jumlah kertas ini dan nyatakan, tentukan kedai percetakan manakah yang tertinggi. Baik. Sudah buat pengiraan? Okey, boleh tunjukkan pada cikgu, kita nak lihat. Okey, ataupun ada yang nak mencuba? Okey, ya Syamil. Sila Syamil. Ya Syamil. Jumlah kertas yang kedai A ialah 3,300. Okey, bagus. Manakala kedai B 3,500. Jadi? Maka kedai B menggunakan bilangan kertas yang tertinggi. Okey, Syamil kata kedai B yang menggunakan bilangan tinggi. Baik, kita lihat jawapan cikgu adakah sama dengan jawapan Syamil. Ya, okey. Kedai A menggunakan 3,300. Okey, sama dengan Syamil. Menambahkan semua daripada 6 bulan. Kemudian kedai B 3,500. Kedai B, ya betul Syamil. Kedai B adalah menggunakan bilangan kertas yang tertinggi. Jadi tahniah Syamil. Okey, dan terima kasih. Jadi jawapannya adalah kedai A dan kedai A dan menunjukkan jalan kira dan juga kedai B menunjukkan jalan kira. Di sini murid kena lihat soalan dia kata tentukan, kena tentukan, kemudian hitung, kena kira. Baik. Seterusnya, okey, terangkan faktor-faktor pemilihan tempat yang mempengaruhi penggunaan kertas tertinggi. Bagi jawapan di 1A. Ingat tadi cikgu dah kata soalan bahagian B adalah soalan berkait. Jadi yang ini dia menanyakan bagaimana kedai B tersebut. Okey, lokasi di kedai B ini merupakan yang antara penjualan kertas yang tertinggi. Okey, jadi ini dia, soalannya adalah di mana faktor pemilihan tempat adalah pesaing ataupun dengan jenis perniagaan. Baik. Murid-murid, jika soalan berkaitan dengan kata tugas terangkan, di sini murid-murid kena kenal pasti bila soalan kata tugas terangkan mesti mengandungi satu fakta dan satu penerangan. Okey, di mana menerangkan faktanya dan penerangannya. Baik, cikgu nak minta anak-anak murid cikgu, siapa yang hendak mencuba faktor pemilihan tempat B? Ya, Sofia. Silakan Sofia. Bagi jawapan pertama, tiada pesaing kerana tiada kedai percetakan yang berdekatan. Kalau yang kedua pula, perniagaan percetakan amat sesuai kepada pelajar kolej berdekatan. Baik, kita tengok jawapan adakah sama dengan jawapan Sofia ni. Okey, dari segi pesaing. Ya, kalau ikutkan kepada raja, tiada kedai percetakan menyebabkan tiada pesaing. Jadi murid kena ingat bila cikgu yang hitamkan, warna hitam tu adalah fakta. Tiada percetakan berdekatan. Okey, itu adalah fakta. Penerangannya adalah di mana menyebabkan tiada pesaing. Jadi itu antara contoh jawapan dia. Okey, kemudian jenis perniagaan. Okey, perniagaan percetakan sesuai. Kenapa? Okey, kerana ia merupakan keperluan ke pelajar kolej yang berdekatan. Jadi murid-murid kena pastilah kaedah nak menjawab, sebab kalau murid menjawab hanya terangkan sahaja, kemungkinan boleh menyebabkan keciciran markah, kehilangan markah sayang yang tu. Okey, jadi ingat bila ada soalan kata tugas kenal pasti, terangkan satu fakta dan satu penerangan. Baik, seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang ini. Okey, jika anda ingin membuka kedai percetakan, tandakan X bagi lokasi pilihan pada Raja 2.
Okey, diberikan gambar ini. Kemudian soalan menanya murid-murid ataupun calon-calon yang untuk menjawab ini. Okey, di manakah lokasi? Okey, cikgu dah berikan helaian. Okey, boleh tunjukkan pada cikgu di mana lokasi pilihan jika hendak memasarkan kedai percetakan. Okey, boleh tunjukkan pada cikgu? Baik. Okey, Sofia memilih sekitar kawasan B. Azimi di bahagian sebelah sana berdepan dengan pejabat. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi kita tengok jawapan cikgu. Ada tak sama dengan anak-anak murid cikgu ni? Okey, cadangannya adalah berdekatan dengan tu kedai pejabat. Okey, tadi cikgu tengok salah seorang murid cikgu sama macam jawapan cikgu. Jadi kita tengok ya. Okey. Tadi cikgu lihat Azimi sama dengan cikgu. Jadi boleh tak Azimi tolong terangkan kenapa Azimi memilih lokasi untuk memasarkan kedai percetakan di bahagian X tersebut? Boleh cikgu. Ya, silakan Azimi. Saya pilih tempat tersebut kerana tempat tersebut tiada pesaing. Okey. Tiada pesaing kerana tiada kedai percetakan yang berdekatan. Okey, baik. Jadi yang satu lagi? Yang oleh itu, selain itu ia berdekatan dengan stesen ERL, stesen bas dan perpustakaan yang menjadi tumpuan kepada orang awam. Baik, okey, kita lihat jawapannya. Okey, itu jawapannya. Jadi Azimi ada fakta dan penerangan. Kita contoh ingat kalau ada kata tugas, terangkan satu fakta dan satu penerangan. Okey, contoh jawapan cikgu adalah berdekatan dengan infrastruktur. Tadi kita dah belajarkan faktor-faktor pemilihan tempat. Ada infrastruktur seperti bas, perpustakaan dan stesen ERL. Jadi kita lihat di X tu berdekatan dengan stesen ERL, ada perpustakaan. Jadi merupakan tumpuan orang ramai. Jadi itu mungkin lokasi yang sesuai untuk memasarkan kedai percetakan. Okey, kemudian kalau ikutkan lokasi tersebut, tiada pesaing. Kemungkinan boleh potensi untuk berkembang kedai percetakan tersebut. Jadi tiada pesaing. Okey, itu adalah fakta kerana tiada kedai percetakan yang berdekatan. Okey, bagus anak murid cikgu menjawab. Cemerlang semuanya cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita dah pun lihat apakah faktor-faktor penentu untuk kita menentukan lokasi. Ya, seperti betul. yang cikgu dia terangkan tadi. Baik, kalau kertas anda dah penuh kan, cepat-cepat pergi ambil sebab kita nak berehat seketika. Okey, kita akan kembali sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM, murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita kembali Didik TV KPM. Murid-murid yang berada di rumah, terima kasih kerana memberikan tumpuan. Yang berada atas talian, cemerlang. Anda di rumah juga cemerlang. Seperti biasa, kalau kertas dah habis, buku dah penuh, tolong pastikan ada tambahan-tambahan. Manalah tahu ada nota-nota yang perlu kita catat semula berdasarkan kandungan yang akan disampaikan oleh cikgu dia. Okey, tadi kita dah tengok, kita dah lihat faktor-faktor penentu lokasi. Apakah pula yang seterusnya cikgu dia? Silakan. Okey, terima kasih Tabah. Baik, seterusnya lepas kita dah tentukan harga, kemudian kita dah tahu lokasi dan bagaimana kita nak tahu pengguna mengetahui produk kita ni. Jadi kita pelajari yang awal tadi cikgu kata kaedah promosi. Okey. Jadi kaedah promosi ini merupakan salah satu yang mana langkah untuk kita memperkenalkan kepada orang awam umum bahawa kita ada menawarkan produk dan perkhidmatan. Baik, cikgu cuba nak menanya anak-anak murid cikgu. Okey, siapa yang cuba imbas kembali berapakah kaedah promosi yang telah kita pelajari sebelum ni? Okey, siapa nak cuba? Ya, Amira, silakan. Ada 4 cikgu. Ya, Amira, terangkan 4 tu apa dia? Ada publicity, pengiklanan, jualan langsung dan promosi jualan. Okey, baik. Terima kasih Amira. Kita tengok betul tak Amira cuba menjawab tersebut. Okey, kaedah promosi kita terbahagi kepada ada 4. Tahniah Amira, ingat kembali. Okey, iaitu kita ada promosi jualan. Okey, promosi jualan maksudnya adalah di mana
kita hendak mempromosikan dalam masa yang terdekat produk yang hendak ditawarkan. Okey, contohnya meletakkan harga diskaun ataupun membuat jualan akhir tahun ke, itu adalah promosi jualan. Kemudian pengiklanan. Pengiklanan di mana kita nak mewawarkan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan media, pelbagai media. Contohnya menggunakan surat khabar, di radio ataupun iklan di sepanjang jalan. Itulah contoh pengiklanan. Kemudian jualan langsung, yang mana kita bertemu dengan secara bersemuka ataupun dari pintu ke pintu dengan pengguna. Kita mewawarkan produk tersebut. Dan akhir sekali, publicity. Publicity di mana kita menaja ataupun menjadi satu orang kata menajalah satu kejohanan sukan ataupun majlis, itu adalah publicity. Dan situlah kita nak mempromosikan produk atau perkhidmatan yang ada. Baik. Okey, berikut adalah salah satu contoh kaedah kita nak mempromosikan kita punya perkhidmatan ataupun produk. Okey, salah satunya menggunakan brosur. Okey, brosur adalah merupakan maklumat ringkas mengenai penerangan sesuatu produk perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, seperti di paparan, cikgu ada menyediakan satu contoh brosur untuk satu produk. Okey, bagi ciri-ciri brosur yang baik mengandungi 7 ciri yang perlu kenal pasti dan ada dalam brosur. Okey, yang pertama contoh, okey, nama produk. Nama produk dah ada dekat pada iaitu yang cikgu tanda nombor 1. Kemudian nak mengetahui produk apakah itu, kenalah meletakkan gambar produk. Okey, seterusnya dalam brosur tersebut mungkin pengguna nak tahu berapa harga yang ditawarkan. Jadi meletakkan nilai harga tersebut. Kalau ada diskaun ataupun orang kata menambahkan tawaran harga, mungkin boleh diletakkan dalam brosur. Kemudian logo dan slogan. Macam kat situ cikgu ada letak contoh nombor 4. Iaitu logo. Logo ni yang kita dah pelajari, iaitu satu tanda untuk kepada produk tersebut. Kemudian nombor 4, slogan. Satu nama produk tersebut. Macam ni, kasut kering tak ada lagi pening. Itu contoh satu slogan. Kemudian nombor 5 adalah maklumat pengeluar. Siapa yang pengeluarnya? Iaitu maklumatnya kena ada. Mungkin nak letakkan nombor telefon ataupun alamat satu syarikat tersebut. Kemudian spesifikasi produk, iaitu spesifikasi di mana contohnya berapa dia punya saiz produk tersebut. Jadi berapa nilai ataupun anggaran produk yang boleh digunakan dalam produk yang ditayangkan ini. Dan akhir sekali penerangan produk. Penerangan produk ini kita nak tahu apa kelebihan yang ada pada produk ini dan dia punya cara gunanya dalam bahagian nombor 7. Jadi murid-murid kena kenal pasti ciri-ciri brosur yang cikgu paparkan contoh di hadapan. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita ada juga manual pengguna. Bila kita dah ada satu produk, kemungkinan kita nak membuat satu lagi dokumen, iaitu komunikasi teknikal yang bantu dalam penggunaan sesuatu produk ataupun sistem pada yang kita gunakan. Baik, cikgu nak tanya anak murid cikgu, boleh imbas kembali terangkan kepada cikgu dan rakan-rakan berapakah ciri-ciri manual pengguna yang perlu kita kenal pasti. Siapa nak cuba? Ya, Sofia. Sila, Sofia. Ada 4, cikgu. Okey, boleh tolong terangkan pada cikgu? Yang pertama, tips keselamatan. Ya. Kedua, penyelenggaraan produk. Ketiga, arahan penggunaan. Dan keempat, cara penggunaan. Okey, bagus. Baik. Terima kasih sebab kita tengok. Betul tak Sofia dah imbas kembali? Okey. Dia ada 4. Betul tu Sofia. Terima kasih Sofia. Okey, iaitu dia ada tips keselamatan. Kemudian ada penyelenggaraan produk, arahan pemasangan dan cara penggunaan. Inilah contoh manual pengguna yang terbaik, iaitu yang baik yang mana apabila pengguna membeli satu produk, dia dah tahu dah okey tips keselamatan, apa yang perlu dielakkan. Kemudian penyelenggaraan, jika ada berlaku kerosakan ataupun sesuatu yang tak berfungsi, bagaimana nak selenggarakannya. Kemudian arahan pemasangan dan cara penggunaan. Okey, jadi kita dah pelajari kaedah promosi, kemudian brosur dan kaedah manual pengguna. Okey. Kita bagi contoh kepada latihan. Kita ulang kaji balik apa yang dah kita pelajari tadi. Okey, soalan dia kata jantakan jenis dokumen pemasaran berdasarkan ciri berikut. Yang tadi ni kita pun dah pelajari dan ulang kaji semula. Baik, cikgu nak tanya anak murid cikgu, siapa yang hendak mencuba menjawab latihan ini? Ya, Syamil. Silakan Syamil.
Jawapan yang pertama ialah manual pengguna. Ya. Yang kedua, brosur. Okey, terima kasih Syamil. Kita lihat jawapan. Yang pertama Syamil kata tadi manual pengguna. Ya, betul. Okey, di mana tadi dah terangkan, cikgu terangkan langkah-langkah untuk penyelenggaraan. Itu adalah manual pengguna. Kemudian yang mengandungi nama dan gambar produk itu adalah brosur. Jadi bila dapat latihan seperti ini, ya murid, pastikan yang cikgu terangkan warna hijau tu, jawapan kena tulis dalam kotak jawapan untuk elakkan daripada kehilangan markah walaupun jawapannya betul. Okey, baik. Kita terus pergi seterusnya. Ya, ini kita pergi pada bahagian B. Ingat tadi tak cikgu kata bahagian B ada soalan yang panjang. Jadi kena fokus kepada kehendak soalan dan apakah gambar yang diberikan. Baik, Raja 2A menunjukkan salah sebuah tembikar yang dijual oleh Encik Atan. Kemudian 2B menunjukkan Encik Atan baru membuka sebuah kedai untuk menjual tembikar. Okey, bila mendapat latihan seperti ini, murid-murid kena lihat pada kehendak soalan dan rajah yang diberikan. Baik, kat sini. Okey, berdasarkan rajah 2A dan 2B, okey, cadangkan satu kaedah promosi untuk yang boleh digunakan untuk promosikan tembikar itu. Okey, tadi kita dah belajar dah 4 kaedah untuk promosi sesuatu produk dengan perkhidmatan. Baik, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, siapa yang hendak mencuba? Ya, Azimi, silakan Azimi. Kaedah yang sesuai ialah promosi jualan, cikgu. Okey, Azimi kata promosi jualan. Kalau soalan B tu dia berkait. Cuba Azimi terangkan kelebihan kaedah promosi yang Azimi cadangkan di 2A tu. Ini kerana ia dapat meningkatkan jualan produk di mana pengguna dapat mengetahui maklumat penting produk tersebut. Baik, okey. Terima kasih Azimi. Jadi tengok, adakah soal jawapan Azimi lebih kurang macam cikgu? Ya, okey. Cadangannya adalah promosi jualan. Ingat promosi jualan di mana kita menawarkan harga dalam masa yang singkat, promosi jualan. Ataupun boleh juga membuat pengiklanan. Bila mendapat jawapan soalan latihan seperti ini, ya murid-murid, jangan jawab 2 jawapan dalam satu barisan jawapan. Okey, kena pilih salah satu untuk menjawab kerana soalan pun ditanya satu kaedah. Okey, kenapa memilih tersebut adalah untuk meningkatkan jualan produk di mana pengguna mengetahui maklumat mengenai produk tersebut. Baik, kita pergi terus. Ya, soalan yang ini. Laka dan warnakan brosur untuk mempromosi produk itu. Okey, jadi baik. Tadi kita dah pelajari dah ciri-ciri brosur. Jadi soalan minta murid untuk laka dan warnakan brosur. Okey, dah pastikan brosur tersebut mengandungi 7 ciri brosur yang terbaik. Jadi cikgu minta anak-anak murid cikgu cuba tolong laka dan warnakan brosur bagi mempromosikan produk itu. Okey. Sementara tu cikgu bagilah beberapa tips ataupun kita imbas kembali kaedah untuk membuat ataupun menjawab soalan berkaitan ini. Okey. Okey, bagaimana maka yang kita boleh perolehi untuk mendapat yang terbaik dalam soalan ini? Pastikan ketika membuat ini adalah murid membuat lakaran brosur. Dan kena ingat semula, okey, maklumat brosur tersebut mengandungi nama produk. Bila buat brosur kita nak tahu apa nama produk tersebut. Okey, seperti yang tadi tu, contoh yang cikgu berikan the dryers. Okey, maklumat tersebut. Kemudian maklumat brosur. Siapa yang mengeluarkan tersebut, iaitu maklumat pengeluar. Kita nak tahu. Okay, kemungkinan kalau orang lain yang mendapat, orang awam dapat, dia tahu. Oh, dekat sini lokasi maklumat pengeluar. Mudah untuk dihubungi. Kemudian kelebihan produk tersebut. Dan mestilah merujuk pada soalan. Soalan kata kena warna. Jadi murid-murid wajib warna. Baik, anak-anak cikgu, murid cikgu di rumah dah siap menjawab? Dah siap membuat brosur? Boleh kita cikgu lihat brosur masing-masing? Baik, okey. Okey, kita lihat Azimi punya. Ya, Azimi ada. Okey, kita tengok brosur. Ada nama produk tersebut. Tembikar. Ada nama produk, ada nama syarikat dan berwarna. Baik, bagus. Okey, kemudian Sofia menunjukkan brosur tersebut. Ada tawaran, ada harga.
Spesifikasi produk itu pun ada. Kemudian ada logo dan slogan. Okey, 100%. Okey, bagus. Boleh mendapat markah yang penuh ni. Termasuk juga dengan Emira. Ya, Emira membuat brosur. Kemudian, ya, sistem bika tersebut. Ada maklumat pengeluar. Okey, lengkap semuanya. Cuma Syamil tak berwarna. Ya, tapi Syamil maklumat ada tak Syamil? Cikgu tengok. Ada spesifikasi, ada logo, kemudian gambar produk tak ada. Kalau macam ni, kemungkinan ya Syamil, kurang markah. Kurang markah sebab tak mengikut kehendak. Sebab kata kat situ pun cikgu dah kata dah, kena ada gambar produk, kemudian kena berwarna. Warna ni orang kata menimbulkan cantik lah kan. Okey, jadi harga ada. Okey, bagus semua. Syamil ni kena baiki lagi tu untuk dapat yang terbaik. Okey. Kita lihat contoh yang cikgu berikan. Okey, inilah contohnya. Kalau salah satu contoh kalau untuk mendapat markah yang terbaik dalam menjawab soalan berkaitan brosur. Okey, ada nama produk, kemudian kena buat lakaran brosur, kemudian kena ada maklumat pengeluar. Macam tu, maklumat lanjut, ada nombor telefon yang boleh dihubungi ataupun lokasi. Kemudian kelebihan produk, dinyatakan kelebihan produk tersebut. Okey. Baik, kemudian maklumat pengeluar dan nama produk tersebut serta meletakkan harga. Inilah antara contoh-contoh ciri-ciri brosur yang ada. Jadi murid-murid, jika mendapat latihan seperti ini, pastikan murid-murid menggunakan keseluruhan rajah yang diberikan. Okey, dah sampai habis dah. Kita dah pelajari dah. Jadi, rumusan keseluruhan cikgu dalam ini boleh cikgu katakan, jika ada soalan berkaitan dengan pengiraan, murid kena menunjukkan jalan kerja. Takut ada keciciran nombor ataupun markah yang hendak dibuat. Hunian kos, ingat letak rumus, apa simbol unit RM supaya nilai itu bertepatan dengan kehendak soalan ataupun latihan. Kemudian kenal pasti kata tugas. Macam cikgu katakan tadi, terangkan. Selalunya soalan dia ada terangkan. Ada satu fakta dan satu penerangan. Dan kaitkan jawapan. Jika soalan yang panjang bahagian B, macam cikgu tengok kita lihat tadi, daripada soalan A, B dan C semuanya berkait. Jadi ini antara tips yang cikgu boleh kongsi bersama anak-anak murid cikgu yang lain ketika menjawab soalan latihan berkaitan tajuk pemasaran. Wah, kalau begini kan cikgu, murid-murid yang mengikuti kita sama ada di rumah maupun di atas talian dah bersedia ni, boleh bantu ibu bapa ni. Ya, insya-Allah. Kan buat brosur yang seperti mana yang telah diterangkan oleh cikgu dia dan boleh bantu keluarga untuk tambah pendapatan. Tak begitu cikgu? Ya, betul. Okey. Cikgu, untuk penilaian 4 murid kita atas talian bagaimana cikgu? Alhamdulillah semua terbaik. Terbaik, cemerlang. Cemerlang kan? alhamdulillah. Okey, baik, kita pun dah sampai di penghujung pengenalan pemasaran. Insya-Allah di lain masa kita akan bertemu lagi mungkin dengan cikgu dia, mungkin juga dengan saya untuk kita ketahui lebih lanjut lagi dalam mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5 Sukses SPM 2022. Okey, terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana Masuri. Cikgu pun terbaik. Terbaik A lah kan? Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nordia Safra Abdul Wahid. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi cikgu. InsyaAllah. Dalam pemasaran di peringkat yang seterusnya lah kan? InsyaAllah. Okey, baik. Anda di rumah, terima kasih. Ibu bapa, murid-murid khususnya yang berada atas talian, anda memang terbaik, cemerlang. Dan anda di rumah juga cemerlang, terbaik. Saya tahu, saya yakin. Okey, kita jumpa dan jumpa lagi. Saya Tabah Syazwan Osman, Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Bye-bye.